Shalom dan salam sejahtera. Perkongsian saya pada kali ini adalah tentang sejarah Gereja Anglikan di Sarawak. Gereja Anglikan di Sarawak mula bertapak pada 29 Jun 1848 bersempena dengan Hari St. Peter, di mana sekumpulan misioneri dari England telah tiba ke Sarawak atas jemputan oleh Raja Sarawak, yaitu Sir James Brooke. Kumpulan para misioneri ini diketuai oleh Francis Thomas McDougall yang pada ketika itu berusia 30 tahun. Dia bukan hanya sekadar seorang mubalik Kristian, tapi dia juga seorang yang profesi sebagai doktor bedah. Bersama dengannya ketika itu yaitu Harriet, istrinya, dan rakannya William Bohman Wright. Mereka ini merupakan perintis kerana semuanya harus dimulakan dari awal. Misi Gereja Borneo telah ditubuhkan di England pada tahun 1846. Ia bertujuan untuk menghantar para mubalik Kristian ke Borneo, dan pada ketika itu juga para misioneri telah mendirikan pangkalan utama mereka di atas sebidang tanah yang telah disediakan oleh Raja James Brooke, dan ia juga tidak jauh dari Sungai Sarawak, yang kemudiannya mereka berpindah ke arah barat Bandar Kuching, di mana seringkali Francis McDougall menamakannya The Church Hill. Peruntukan dana telah dikumpul untuk mendirikan sebuah gereja di sebidang tanah ini, yang kelaknya ia akan menjadi sebuah pro-katedral, dan di sana juga didirikan sebuah sekolah yang kemudiannya berkembang menjadi St. Thomas dan St. Mary, dan juga turut terbina sebuah dispensary. Dengan cara ini, Francis Thomas McDougall dengan cepat dapat memenangi pengaruh dan kepercayaan dari orang Cina dan penduduk pribumi di sekitarnya. Puan McDougall, dia juga turut aktif seperti suaminya, terutamanya dalam bidang pendidikan kanak-kanak. Ia mulai menyedari bahawa gereja di wilayah Raja James Brooke ini akan ditadbir dengan lebih baik dan lebih teratur sebagai suatu kawasan di bawah pentadbiran keuskupan bishopric. The Society for the Propagation of the Gospel (SPG) telah menyokong cadangan itu, dan mereka telah menyumbang sejumlah wang sebanyak $5,000 ke dalam dana pembiayaannya. Oleh kerana itu, konvensyen politik pada masa itu telah memutuskan bahawa tiada keuskupan Anglikan boleh diwujudkan di luar had empire kekuasaan kerajaan British, dan Sarawak secara teknikalnya adalah kerajaan bebas di bawah naungan Raja James Brooke. Kesukaran itu telah diketepikan dan tidak dipedulikan, sehingga dengan memutuskan untuk mengasaskan kawasan keuskupan sendiri di Pulau Labuan. Labuan ketika itu merupakan sebuah koloni kemahkotaan British, Crown Colony, sejak dari tahun 1846. Telah dicadangkan bahawa Bishop Labuan kemudiannya boleh dilantik sebagai Bishop Sarawak oleh Raja. Tradisi ini berlaku sehingga Sarawak menjadi suatu kawasan jajahan kemahkotaan British pada tahun 1946. Pada tahun 1851, Francis Thomas McDougall telah melawat kekuasaan daerah Banting semasa dia mengiringi Kapten Brooke ke Sekarang. Daripada lawatan itulah dia memutuskan untuk mendirikan sebuah pusat misi di luar kawasan Kuching, dan gereja di Banting telah diberkati pada 17 Julai 1858 yang dikenali sebagai St. Paul Banting. Kawasan Banting juga ketika itu menjadi sebuah pusat untuk melatih ketekis bagi melayani kawasan bagi suku Iban. Sepucuk surat pekeliling yang disebut sebagai Letters Patent telah dikeluarkan pada 6 Ogos 1855 di London. Dinyatakan bahawa Pulau Labuan dan tanggungannya telah menjadi sebuah naungan keuskup Bishops C, dan di dalam sebuah naungan bishop sendiri yang disebut sebagai diosis. Reverend Dr. Francis Thomas McDougall telah dicalonkan oleh kemahkotaan British sebagai bishop pertama, dan dia kemudiannya telah ditahbiskan
pada 18 Oktober 1855 di Kolkata, dan pada 1 Januari 1856 beliau telah diiktiraf oleh Tahbisan Raja Ordinance untuk menjadi Bishop of Sarawak. Dalam sebuah hubungan Diocese of Labuan dan Keuskupan Sarawak kemudiannya bertambah makin besar apabila Sarawak mula berkembang dari segi ekonomi, sosial dan politik. Tidak ketinggalan juga bagi segala jenis pelayanan gereja Anglican di Borneo Utara, yaitu Sabah pada masa kini, dan negara Brunei Darussalam juga turut berkembang bersama dari segi kerohanian. Pada 29 November 1874, Chung Ah Luk telah ditabis menjadi diakon, dan dia merupakan seorang bumiputra yang pertama menggalas tanggung jawab sebagai seorang pelayan. Ia tidak berhenti sampai setakat itu. Melalui Act of Parliament pada tahun 1869, gereja di bawah negeri-negeri selat seperti Singapura, Pulau Pinang dan Melaka dipisahkan dari naungan Labuan, dan ia diletakkan di bawah jagaan Episkopal Uskup Labuan. Penyelarasan ini berlangsung sehingga tahun 1909 apabila Keuskupan Singapura mula ditubuh. Selepas tahun 1909 apabila Bishop boleh menumpukan perhatiannya kepada Kepulauan Borneo, era baru kehidupan orang Kristian dan kesaksian gereja bermula. Hampir 3 dekad lamanya proses pertumbuhan dan pembangunan yang dirancang dengan baik serta diikuti dengan pentahbisan yang ditunggu-tunggu, yaitu dari pendeta Dayak dan Cina. Oleh karena itu, penanaman gereja di kawasan Labuan, Limbang dan Brunei pada tahun 1929 mula giat dirancang. Gereja Anglikan di Sarawak juga terkena tempias akan Perang Dunia Kedua. Pada 13 Jun 1945, penganiayaan kepada hamba-hamba Tuhan juga terjadi, seperti Reverend Chin Piu Hin di Limbang telah dipaksa untuk meninggalkan Labuan dan Brunei setelah gereja diambil alih. Reverend Lim Siok Tek di Miri yang telah mati ditembak oleh Jepun. Selepas Perang Dunia Kedua, Diocese of Labuan, Uskupan Sarawak telah digabungkan ke dalam satu diosis yang disebut sebagai Diocese of Borneo. Reverend Nigel Edmund Cornwall telah ditabiskan sebagai Bishop of Borneo pada 1 November 1949. Bishop Cornwall dengan segera telah diberikan suatu tanggung jawab yang besar, di mana proses untuk memulihkan runtuhan gereja, sekolah, dan harta benda misi-misi yang lain telah dimusnahkan sepanjang penjajahan Jepun. Dan pada tahun 1953 menyaksikan pembinaan Katedral St. Thomas yang baru, di mana untuk menggantikan bangunan kayu yang unik dan telah bocor yang dibina semasa zaman Bishop McDougall. Hal yang terpenting ketika itu, di mana beberapa pelajar lelaki yang bersedia untuk ditabiskan di House of Epiphany, seramai 9 orang telah ditabis menjadi pendeta pada tahun 1956. Menjelang tahun 1962, perancangan dalam mempersiapkan dalam pembahagian kuasa Diocese of Borneo. Penubuhan diocese yang baru, yaitu Diocese of Jesselton yang ketika ini disebut sebagai Diocese of Sabah yang termasuk Labuan, telah diwujudkan pada 24 Julai 1962. Selebihnya, pemerintahan keuskupan termasuk negara Brunei telah dibentuk semula sebagai Diocese of Kuching pada 13 Ogos 1962, dan Right Reverend Nigel Edmund Cornwall tetap meneruskan tanggung jawabnya sebagai Bishop. Pada 7 April 1970, Diocese of West Malaysia telah ditubuhkan untuk memisahkan wilayahnya dari negara Singapura. Pada tahun 1968, ini merupakan detik bersejarah bagi Diocese of Kuching, di mana buat pertama kalinya apabila Basil Temenggung
telah dipilih untuk menjadi bishop bagi Diocese of Kuching. Dia merupakan orang Iban pertama yang dilantik sebagai bishop di dalam gereja Anglikan. Pada hari ini, Right Reverend Datuk Donald Judd merupakan bishop yang ke-14 bagi Diocese of Kuching dan Brunei Darussalam. Sebanyak 14 orang bishop telah melayani semenjak permulaan naungan Diocese yang pertama kali digubal pada tahun 1855. Diocese of Kuching dan negara Brunei Darussalam telah menanam sebanyak 5 archdeaconry dan di bawahnya terdapat sekitar 46 gereja induk iaitu parish, 3 pos penginjilan iaitu mission district, 100 lebih gereja kampung iaitu chapel, 1 sekolah teologi iaitu The House of Epiphany dan 1 pusat latihan iaitu Kidurong Anglican Center. Rakan-rakan yang menonton video ini adalah serba sedikit sejarah tentang Anglican Sarawak dari sejak penubuhannya sehinggalah pada hari ini. Terima kasih.